Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yassir wa la tuassir, Rabbi tamimu bihair ya karim. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Isnin ni, kita jumpa lagi di dalam sesi Live Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah. So, live kita ni adalah sharing untuk isu-isu syariah ataupun persoalan-persoalan undang-undang syariah di Mahkamah Syariah, khasnya untuk di negeri Sabah dan secara amnya untuk semua rakyat Malaysia lah. Tidak kisahlah yang berada di dalam Malaysia ataupun berada di luar negara, yang mana follower ataupun viewer yang berminat untuk mengetahui, memahami isu-isu syariah, hak-hak kamu di dalam perundangan, so boleh join lah Uncle punya live ni. So, okay. Sebelum kita mula, macam biasa, Uncle minta tolong dulu followers yang berada di TikTok maupun di FB. Tolong komen dulu suara Uncle clear ke tidak, okay. Tadi macam Uncle nampak sangkut-sangkut. Okay, kita ada Puan Kasyafi Ida. Waalaikumsalam Puan Kasyafi. Apa kabar? Okey, kita ada siapa ni? XSKS. Okey. Okey je. Okey, apa yang okey tu? Suara Uncle okey? Line okey? Jelas ke suara Uncle? So, kita ada Mia J. Assalamualaikum Uncle. Salam dari Tawau. Clear Uncle, alhamdulillah. Suara Uncle di Tawau clear. Be with you. Salam Uncle. Suara dengar tapi macam belum makan. Sudah makan ke Uncle? Sudah bah, sudah makan. Alhamdulillah. Kenapa pula macam belum makan ni? Lemas kah? Tidak lah, okey. So, okey, yang sudah berada di wall, boleh sediakan persoalan. So, yalah, makin banyak persoalan, makin banyaklah ilmu yang kita dapat. So, every question ada dia punya answer. So, moga-moga bermanfaat kepada semua followers Uncle. Okay. Mami kecil, salam Uncle. Salam dari KL. Apa kabar orang KL? Okay. Rabu Uncle pergi KL. Hantar anak belajar di KL, di Bangi. So, followers Uncle, untuk hari Rabu, Rabu dan Kamis, Uncle tidak live. Sebab Uncle outstation di KL, hantar anak pergi sambung belajar. So, kita akan live hari ini sama besok lah. Okay. So, kita ada Madivia 91. Salam dari Johor. Okey, orang Johor. Macam mana suara Uncle orang JB? Jelas kah? So, okey. Ini dari Shah Alam. Thank you. Kita ada Mek Kelate. Mek Kelate, Duk Kelate. Bukan Duk Kelate, Shah Alam. Okey. Waalaikumsalam Mek Kelate. Kita ada Aisyah. Apa ni? Kizwe. Tuan, borang fasa saya ambil hari tu di KK, boleh pakai ke di sini di Ladatu atau ambil baru? Boleh pakai, tidak masalah. Okey, sama aja. Dia punya format sama saja tu. Okey, paling bagus borang tu, kamu dapat pakai, kamu type saja balik. Lagi cantik, okey? Dapat isi pakai tangan, type dia. Be with you, okey. Satu, saya sudah hire lawyer fasa, tapi mau takut beri surat saman. Belum dapat tarikh lagi. Idea sikit. Minta lawyer hantar tu saman. Kalau takut, tiada masalah. Okey? Lawyer dorang ada perkhidmatan menghantar saman. So, bayar je sama penyampai saman lawyer tu. Kita ada Norvina Farisha. Waalaikumsalam Puan Norvina Farisha. Dari mana tu Puan Nur? Ataupun kalau kamu mau tidak berani hantar, suruhlah saudara kamu hantar, adik kah, abang kah, kakak kah, kan? Pun boleh. Cuma dia perlu buat affidavit penyampaian di mahkamah. Siapa yang tanya ni? Be with you daripada mana ni tadi? Okay. Be with you daripada mana? Kasih tahu dulu Uncle, be with you terbaik. Siapa yang cakap terbaik ni? Madivia, thank you. Sarima Halia.
Assalamualaikum Uncle. Selamat malam. Waalaikumsalam Puan Sarimah. Puan Aisyah, thank you. Sama-sama. Assalamualaikum Muhammad Fauzi. Waalaikumsalam. Thank you for join live malam ni. Thank you Encik Muhammad Fauzi. Bagi Uncle bunga. Wih, sampai 15. Sejambak sudah ni. Thank you, thank you. Terima kasih Encik Fauzi. So, kita ada Puan Jasri. Betul itu Uncle sebut. Puan Jasmani ni. Jasri, betul? Kalau si isteri hendak bercerai tapi si suami tidak mahu lepaskan, macam mana ya? Okey, kalau si isteri hendak bercerai tapi suami tidak mahu lepaskan, macam mana ya? Okey, begini. Di dalam kes perceraian, kita tidak memerlukan persetujuan si suami. Ada certain jenis cerai kita tidak perlukan persetujuan si suami. Okey, Puan Jasri. Contohnya dalam perceraian fasah dan taklid, kita tidak perlukan suami setuju atau tidak setuju, hadir atau tidak hadir. Dia tetap boleh jalan. Okey, faham Puan? Okey, Perak, bolehkah lepas beri surat saman saya buat report polis untuk keselamatan diri saya? Dia macam ini. Kalau tiada apa-apa yang berlaku, unsur jenayah ke tindakan fizikal kan, tak payah report polis. Tidak ada masalah. So, kalau kamu takut kena pukul apa, better kamu gunakan perkhidmatan penyampai saman di firma guaman. Lagi selamat. Uncle nak mau ada isu yang, yalah macam gini kan. Okey. Okey, salam dari Telupit. Puan Yusniza, Waalaikumsalam. Kak Syafi. Uncle, kalau sudah ada temu janji buka kes dan tak jadi nak buka, macam mana Uncle? Dia kira ben lah. Kalau tidak jadi buka, tidak masalah juga. Arina Abam. Salam Uncle, apa perlu dibuat kalau bapa kandung tidak dapat hadir untuk menjadi wali sebab masalah kesihatan? Begini, bapa boleh mewakalahkan kepada imam yang bakal menikahkan. Suruh imam tu minta satu borang wakalah untuk bapa tanda tangan. It's okay. Tiada masalah, okay? Itu dari segi orang cakap mau berkahwin lah kan. So, beritahu imam, adakah borang wakalah yang bapa boleh sign? Sebab bapa ni uzur kesihatan dia. Okey, Puan Arina Abam. Kita ada Norvina Farisha. Mau tanya, kalau saya sudah kahwin baru, saya masih boleh tuntut tuntutan. Alamak, hilang sudah. Boleh buat tuntutan harta sepencarian, boleh. Dan lain-lain. Boleh, tidak masalah. Puan Norvina boleh buat tuntutan harta sepencarian walaupun kamu sudah kahwin 4-5 kali. Tidak ada masalah. Dari Tawau. Okey, orang Tawau. Boleh kan, Puan Norvina? Still boleh buat tuntutan harta sepencarian walaupun sudah nikah baru. Puan Yusni Zahyun, Uncle, baru-baru ini saya ada ternampak pos nafkah kerabat. Saya baru tahu pula ada begitu, Uncle. Boleh Uncle huraikan? Dah faham Uncle ni? Nafkah kerabat ni apa? Ternampak pos nafkah kerabat. Cuba explain sikit Puan Yusnizah. Baik, thank you Uncle. Alright. Puan Yusnizah, Uncle pun dah faham nafkah kerabat ni apa? Uncle yang cakap. Perak, bolehkah lepas beri surat saman saya? Okey. Kita ada Mami Kecil, 85. Uncle, saya nak tanya, kalau buka fail tapi laki tak mahu datang, macam mana ya? Fail apa? Kita bergantung kepada jenis tuntutan. Kalau kamu cakap tuntutan cerai biasa, benda ni susahlah. Dia akan pergi ke hakam. Kalau kamu filekan PCLM, benda ni tidak akan jalan. So, biasanya kes akan dibuang. Dia bergantung kepada jenis kes apa yang kamu buat tuntutan di mahkamah. Okay? Kalau contohnya fasa, jalan. Biarpun dia dah hadir. Okay? Sebab apa? Kamu boleh buat affidavit penyampaian ganti. Okay? Tuan Muhammad Fazi, kalau si isteri nusyus boleh menang ke Uncle? Begini.
Declaration terhadap isteri nusyus ni selari dengan perintah mahkamah. Kalau kamu just anggap isteri tu nusyus tapi tiada buat tuntutan isteri nusyus di mahkamah, dia still boleh menang. That's why itulah kamu perlu buat tuntutan di mahkamah. Kalau kamu rasa isteri kamu nusyus, kamu kena buat satu tuntutan isteri nusyus di mahkamah sampai mahkamah putuskan isteri itu nusyus dan ada perintah mahkamah. Okey? Barulah si isteri tu, efek nusyus ni adalah nafkah. Isteri yang nusyus apabila berlakunya perceraian atau masih dalam proses, isteri itu tidak layak terima apa-apa nafkah dari suaminya. Faham ah? Okey, kalau Nurfina Farisha punya soalan. Kalau saya mau nikah tapi wali saya tu disandarkan, okey? Macam mana tu uncle sedangkan tak boleh rentas daerah? Kan uncle cakap minta borang wakalah untuk wali. Suruh saja wali sign, kirim pakai pos laju. Lepas tu double confirm pakai telefon. Boleh. Bincang sama imam yang bakal kasih nikah. Boleh dapatkan surat wakalah. Okey, Puan Nurfarina. Okey. Kita ada soalan lagi daripada siapa ni? Macam mana ni? Okey. Apa soalan dia ni ya? Okey, Assalamualaikum. Salam dari Pinampang. Waalaikumsalam, Vel. Okey, Yusniza. Saya nampak ada tular post di FB dari seorang lawyer. Nafkah yang sekiranya bapa atau suami tak mau bagi nafkah, kita boleh tuntut dengan keluarga pihaknya. Begitulah yang pemahaman saya, Uncle. Iya, memang boleh buat tuntutan kepada ahli waris si ex-suami. Okey, contohlah dalam kes nafkah anak ni selalunya. Kita boleh buat tuntutan tersebut. Tapi setakat ni, Uncle tak pernah buat lagi lah. Uncle pernah buat begini. Ahli warisnya tolong bayar bagi kes saman penghutang penghakiman. Itu ada. Uncle mewakili orang yang kena saman. So, memang adik-beradik dia sanggup untuk bayar. Cuma Uncle waktu tu mewakili orang yang kena saman tu untuk minta pembayaran secara ansuran. Memang betul. Okey. Puan Yusniza, itu tidak dinafikan. Di mana seorang bapa yang tidak berkemampuan, sandaran nafkah anak itu akan beralih kepada keluarga terdekat dia. Contoh adik-beradik lah. Okey. Faham tak, Puan Yusniza? So, kita ada kasih suci. Apa kasih suci ni cakap? Kalau suami buat rumah di tanah ayah saya, boleh ke suami tuntut pampasan rumah? Dia pampasan, Uncle tak tahu. Sebab apa kita dalam mahkamah syariah tiada pampasan. Tapi kalau dia mau buat tuntutan harta sepencarian terhadap si isteri apabila berlaku perceraian, boleh. Sebab dia ada sumbangan, dia ada bukti terhadap pembinaan rumah di atas tapak rumah bapa kamu tu. Kalau mau cakap pampasan memang tiada lah. Setakat ni kita tidak ada peruntukan di mahkamah syariah. Anak menantu membuat tuntutan pampasan terhadap bapa mertua, belum ada lah. So, dalam mahkamah syariah belum ada. Okey, harap faham siapa ni? Kasih suci. Dahsyat tu ni soalan dia. Be with you. Dia mengamuk. Rosakkan harta benda saya. Ugut mau lari anak. Kalau kes jalan masih boleh tinggal sama. Okey. Kalau main ugut-ugut tu, bolehlah buat laporan polis, Puan. Betul itu. Kalau ada ugutan, ada ancaman, boleh buat laporan polis. Okey, dia mengamuk, rosakkan harta benda. Buktikanlah yang dia rosakkan harta benda tu gambar. Okey. Benda saya, ugut mau lari. Okey, Puan, be with you. Wan Nur Rosila Ella. Salam, kalau isteri tak bekerja, dapat tak hak penjagaan anak? Dapat. Sebab nafkah anak ditanggung oleh si bapa, bukan kepada si ibu.
So, mamaknya yang tidak bekerja pun masih layak untuk buat tuntutan hak penjagaan anak. Tidak ada masalah walaupun tidak kerja, jobless. Sebab tanggungan nafkah ni bukan sama si mama, dia sama si bapa kandung. Faham ah? So, not issue. Sama si mama atau si isteri yang tidak bekerja. Seterusnya, kita ada soalan daripada Mr. Pak Mo. Assalamualaikum, Uncle. Waalaikumsalam. Kalau isteri buat permohonan persetujuan bersama, tapi suami tak bersedia lagi untuk lafaz. Ini silap-silap hari bulan suami yang kena marah hakim nih. Sebab apa? Once kamu sudah daftar kes persetujuan, mesti kamu lafaz. Kalau tidak, kes tidak jalan. So, jangan akun bersetuju kalau kamu tidak bersedia. Okay? Itu advice uncle. Sebab apa dia menyusahkan pihak hakim dan mahkamah lah. Kamu cakap setuju tapi kamu tidak hadir. Itu boleh menyebabkan kalau hakim marah, dia boleh contempt of court terhadap orang yang kasih main-main tu. Sekejap setuju, sekejap tidak, sekejap setuju. Contempt of court kamu boleh dipenjarakan. Faham ah? So jangan main-main sampai hakim tu marah. Kalau dia kenakan maksudnya menghina mahkamah, contempt of court. Seorang yang dianggap menghina mahkamah itu boleh dipenjarakan serta bayar denda. So, jangan sampai tahap macam begitu. Sebab di Sabah ni dia pernah ada beberapa hakim yang pernah minta waran tangkap terhadap seseorang disebabkan oleh menghina mahkamah. Okey, kita ada Yusnizah Yun. Apa yang menyebabkan ada ibu yang tidak dapat hak penjagaan anak, Uncle? Selalunya isu ibu tu dia terlibat dengan jenayah. Okey. Lepas tu cara hidup dia yang orang cakap tidak kompeten terhadap anak. Contohnya mama kuat mau ginum, kaki clubbing. Lepas tu apa lagi? Apa-apa benda yang negatif yang boleh dibuktikan oleh si bekas suami. Jadi apabila hakim dia akan teliti, contohnya kalau anak ni tinggal sama mama, dikuatiri anak ni boleh terpengaruh dengan cara hidup si ibu yang kurang sehat, maka hakim akan memutuskan supaya agar anak ni dijaga di tempat yang lebih terjaga kebajikannya. Palinglah selalu mama ni tidak dapat hak jagaan anak perempuan disebabkan bernikah barulah. Itu paling common. Tidak buat apa-apa pun, tapi dia kawin baru oleh kerana anak perempuan. So anak perempuan ni dia tidak mahram terhadap bapa tiri. Ini chances bapa tu boleh dapat lah. Okay, ini uncle bagi tips. Alright. Okey, seterusnya soalan daripada Puan Jasri. Kalau tuntut fasa atas alasan tidak sefahaman lagi, bolehkah? Perlu kaunseling dulu kan? Setakat ni, kes-kes cerai ni, sebenarnya kaunseling tu itu adalah optional. Kalau kamu mau kaunseling, kamu beli kaunseling di Jabatan Agama, bukan di mahkamah. Mahkamah tidak kaunseling. Okey. Kalau kamu mau pakai alasan tidak sefahaman tu, macam susah untuk dibuktikan fasah tersebut. Boleh pakai, tapi kurang kick orang cakap. Bagilah alasan fasah 16 alasan yang telah disarankan di dalam undang-undang. Okey? Puan, ada 16 alasan fasah. Pakailah alasan tu. Jangan pakai alasan berdukang tidak sepahaman. Memang boleh pakai, tapi tidak berbisa. Okey? Yusniza, oh macam tu. Terima kasih Uncle, sama-sama. Nur Hidayah Jubaida. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Bolehkah failkan perceraian kalau fotokopi pasport saja kad pegang si suami pegang originalnya? Boleh, tidak masalah. Yang penting pasport tu disahkan oleh immigration lah ataupun konsulat mana-mana lah. Kalau Indonesia, konsulat Indonesia sahkan atau immigration mengesahkan yang salinan pasport tu memang adalah benar. Itu saja kita mau. Kalau tiada yang original, okey? Seterusnya,
kita ada Sazitin. Betul, Uncle Ijat ni. Betul lah. Assalamualaikum Uncle. Kalau mau tuntut fasa sebab laki ada rekod jenayah lampau, bolehkah itu Uncle? Boleh juga, tapi kena kaitkan dengan yang 16 alasan tu lah. Kalaulah kes jenayah dia itu mengancam kamu punya keselamatan. Boleh? Alright. Ingatlah, kes jenayah ni kita kena tengok kategori dia. Kalau yang cerita lama sudah, dia pun sudah berubah, dia dapat buktikan. So, chances kamu untuk minta fasah tu ada susah sikit lah. Benda yang boleh healing, contoh penagihan dadah. Alright, dulu dia ni penagih dadah, cerita 10 tahun yang lepas lah. Kamu ungkit balik. Gara-gara mau bercerai lah kono, dia ni bekas penagih. Nama pun bekas kan. So, sekali si laki ini senang saya, dia buktikan di mahkamah. Dia mau bela diri dia. Dia pergi buat urine test atau medical check up, kasih tahu dia bebas dari dadah. So, alasan fasah kamu kena buang lah. So, cerai fasah tu akan ditolak kalau kamu pakai alasan macam itulah. So, be careful di dalam mendakwa si suami dalam tuntutan fasah. Pastikan kamu dapat membuktikan di hadapan hakim terhadap dakwaan fasah tersebut. Okey, Puan Jasri, kalau tuntut fasah tu ada buat pembayaran kah? Ada. Puan Jasri daripada mana? Untuk Sabah, end of this year rasanya sudah ada bayaran. Semua kos-kos di mahkamah kita sudah fee. Okey. Yang sekarang, sebab mahkamah tutup kan. Kalau buka pun untuk 3 kes saja. Masih free rasanya. Sebab belum ada lagi kaedah fee itu dikuat-kuasakan. Rasanya dalam hujung tahun ni ada sudah. Untuk negeri lain bayar lah. Sabah saja yang masih free dalam bulan ini atau bulan depan lah. Terima kasih Uncle. Sama-sama Encik Muhammad Fauzi. Kita ada Shakespeare. Nak sabit kat nusyus, kena buat kembali taat dulu ke? Boleh direct, boleh kembali taat. Ada hakim dia mau kembali taat dulu. Sebab dia cakap terlampau juga kamu ni terus hukum tanpa ada warning. Ada hakim dia terima. Okey. So, kamu terpulanglah. Kalau uncle suka perintah taat dulu. Sebab dia ikut dia punya step kan. Kan kita terus melompat tingkat 5. Sebelum pergi tingkat 1 dan 2 kan. Macam gitulah. Tapi dari segi undang-undang tidak ada masalah. Boleh directly. Cuma dari segi tata cara tu tidak berapa teratur. Tapi boleh. Tidak salah dalam undang-undang. Okey. Faham Syah? Kita ada Ijanaz Mio Official. Azmi kali apa ni? Iza Najmi. Uncle, kalau polis memang tak boleh nikah 2, 3, 4 ke untuk poligami? Why? Banyak nikah Thai, Uncle. Ya, itu undang-undang yang telah ditetapkan oleh Ketua Polis Negara sama tentera. Dia dua ni tak boleh. Bukan cakap tak boleh. Boleh atas kebenaran polis, Ketua Polis Negara. Askar kena Panglima Tentera Malaysia. Bukan alang-alang yang satu Malaysia punya. So, chances untuk minta kebenaran tu memang orang tidak sanggup minta lah. Bukan cakap tidak boleh. Boleh atas kebenaran kalau polis, Ketua Polis Negara. Kalau tentera, Panglima Tentera Malaysia. Macam itulah yang nombor 1 di Malaysia. Sabah pun nombor 1. Bukan Ketua Polis Sabah, Ketua Polis Malaysia. Bukan alang-alang. So, biasanya polis atau askar tidak akan minta kebenaran lah. Diorang akan melalui jalan belakang. Nikah dulu buat pengesahan. Selalunya macam gitu. Diorang tidak akan berani minta di depan. Setakat ni belum ada lagi lah yang berani guna jalan depan. Selalu jalan belakang. Terima kasih sama-sama Encik Fauzi sebab bagi Uncle bunga. Okey, kita ada siapa lagi ni? Ida Syuhada. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Pembayaran hutang nafkah macam mana ya? Kamu kena buat tuntutan di mahkamah syariah. Tuntut dulu nafkah. Kalau ada hutang nafkah, kamu boleh buat tuntutan dalam saman penghutang penghakiman. Okey, Puan Ida Syuhada. Okey, ada orang tanya. Salam Uncle, nak tanya berapa hari untuk dapatkan tarikh nikah jika sudah dapat wali hakim?
Itu kena tanya di Jabatan Agama daerah masing-masing. Sebab tarikh nikah ni dia bergantung kepada pengurusan imam tu. So, siapa nama dia ni? MS Tiana. Tanya bahagian Jahin lah, yang kalau Sabah lah. Kalau di negeri lain Jabatan Agama tu. Siapa imam yang kamu booking tu. So, boleh dapatkan tarikh dengan orang. Aku rasa simple je kalau dengan imam-imam ni. Asal dia kosong, jadual dia okey je dia tu. Okey, si Janet Jenny. Uncle, saya ada pertanyaan. Saya telah dilafazkan talak di luar mahkamah 2 tahun lalu. Dan baru ini bekas suami sumbit. Sumbat bukan ni, sumbit ni. Submit. Submit, sumbit pula. Submit borang di mahkamah. Okey. Okey. Apa yang harus saya lakukan? Bekas suami telah dikenakan denda oleh mahkamah atas talak luar mahkamah. Okey. Uncle, saya ada pertanyaan. Telah lepas talak luar mahkamah 2 tahun lalu. Dan baru ini bekas suami submit borang di mahkamah. Apa yang harus saya lakukan? Bekas suami telah dikenakan. Kalau dia submit, maka perceraian tu sah lah. Okey. Puan Janet perlu lantik peguam lah kalau ada benda yang dah faham. Itu yang Uncle advice. Sebab Uncle pun kurang pasti apa yang kamu mau tahu sebenarnya. Kalau suami sudah filekan lafaz cerai di mahkamah dan dia akun itu lafaz cerai memang dari dia dan dengan niat, so biasa hakim akan putuskan perceraian berlaku. Cuma kena nyatakan juga kalau ada berlakunya rujuk, contohnya berkelamin ataupun rujuk secara perkataan. So, kena maklumkan juga di mahkamah. Okey? Okey, kita ada pertanyaan dari Yusnizah lagi. Apa dia tanya ni? Uncle, apa jalan terakhir yang boleh dilakukan bekas suami yang liat bayar nafkah? Berulang kali naik mahkamah sudah, bagi pengurangan pun masih liat bayar. Kamu filekan nama dia SPP, Saman Penghutang Penghakiman. Okey? Sebab yang ini, kalau dia masih liat, dia akan dipenjarakan. Okey? Kamu boleh gunakan hikmat peguam. Okey? Untuk menuntut file Saman Penghutang Penghakiman. Itu nama dia. Okey? Mau buat tuntutan sendiri pun boleh bah, tanpa peguam. Tapi memang susah sikit lah. Tapi boleh buat, tidak masalah. Okey? Salam Uncle, nak tanya berapa hari untuk dapatkan tarikh? Okey, itu Uncle sudah jawab, tarikh berlainan. So, kita ada Malik 2020. Uncle, anak boleh pilih kah mau tinggal dengan siapa kalau parents bercerai? Boleh jika anak tu lelaki 7 tahun ke atas, perempuan 9 tahun ke atas. Maksudnya anak-anak tu sudah mumais. Okey? Dia boleh buat pilihan. Janet, adakah saya boleh mendapatkan hak penjagaan anak? Sekarang anak-anak dijaga oleh kakak bekas suami. Boleh. Kakak bekas suami itu kalau ikut peringkat yang keberapa sudah tu? Boleh, Puan Janet. Buat tuntutan di mahkamah syariah. Sebab apa? Perti keutamaan hak penjagaan memang sama si mama. Bukan sama si kakak bagian suami. Yusniza, baik Uncle. Terima kasih. Sama-sama. Okey, Mr. Pak Mo. Maksud saya, isteri buat permohonan tanpa suami buat kata putus untuk cerai Uncle. Tapi si isteri sudah isi borang. Tidak masalah. Kalau kamu dah setuju, tak payahlah pergi bercerai. Uncle rasa isteri tidak boleh buat permohonan perceraian biasa kalau suaminya dah setuju. Pada PKP ni lah. Uncle mau maksudkan PKP ni ya. Bukan masa biasa. Masa PKP 3.0 ni, isteri tidak boleh memfailkan cerai persetujuan tanpa suami setuju. Itu dia punya syarat. Okey. Nurul 14.
Saya nak tanya, kalau dah 2 tahun lebih tidak bersama suami, tak tanggungjawab boleh jatuh tak? Uncle rasanya balik-balik sudah beritahu, perceraian tidak akan berlaku secara automatik, melainkan mati yang disahkan oleh JPN. Faham ah? Itu namanya cerai mati lah. Kalau bukan mati, walaupun 100 tahun kamu tidak diberi nafkah atau tidak tinggal sama kamu, talak tetap tidak jatuh kalau kamu tidak buat tuntutan di mahkamah syariah. Puan Nurul, take note. Cerai bukan automatik, melainkan suami kamu mati yang berdaftar dengan JPN. Meninggal dunia lah, maksud Uncle mati ya. Sabah dia biasa guna dua. Uncle takut negeri lain nanti cakap kurang ajar Josh Uncle ni. Pakai bahasa mati macam binatang. Actually, Uncle mau faham ah. Kecuali suami itu meninggal dan ada sijil mati. Orang panggil sijil mati, bukan orang panggil sijil meninggal dunia kan. Sijil kematian. So, barulah kamu dianggap bercerai. Itu pun namanya balulah. Okey, Wan Nur Rusila Ella. Sekiranya bekas suami tidak bayar nafkah lepas cerai, bolehkah kita minta ibu bapa bekas mentua? Mana boleh. Lainlah kalau suami itu surrender. Kamu kena buat tuntutan di mahkamah. Okey, pastikan kamu tuntut di mahkamah sampai keluar perintah Puan Nur. Wan Nur, Puan Wan Nur, okey? Yang Uncle cakap boleh disandarkan kepada orang lain ni, jika si orang yang kamu tuntut tu tidak mampu. Contohnya stroke. Iyalah, kamu mau minta sama siapa dia stroke. Contoh dia sakit tenat. Okey, barulah kamu boleh tuntut kepada keluarga dia. Selagi lakinya ni sehat, buatlah tuntutan. Okey. Okey, kita ada Nur Hidayah Zubaida. Makasih Uncle, sama-sama. Ida Syuhada 27. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Cara pembayaran hutang nafkah macam mana ya? Dia banyak cara. Di dalam SPP itu biasa dibincangkan macam mana mood pembayaran. Kalau dia mampu lamsam, lamsam lah. Kalau dia mau mohon untuk CCM ataupun installment, so bincangkan berapa sebulan. Atau mau cakap dia jual harta dia. Okay, so mahkamah akan suruh jual harta dia. Depends, okay. Dia biasanya hakim ni akan berdasarkan kemampuan pihak yang membayar. Okay, faham ah? Alright, kita ada Madivia. Kalau isteri saya tak bagi balik rumah, macam mana? Ui, isteri nak kasih balik rumah? Ganas isteri ni. Buat laporan polis. Lepas tu boleh buat tuntutan isteri kembali taat. Okay? Itu solutionnya di dalam undang-undang syariah. Tapi kalau boleh pujuklah baik-baik. Okay? Janganlah sampai tahap pergi mahkamah. Selagi boleh pujuk, pujuk. Ndak boleh pujuk, ndak makan saman, barulah buat tuntutan di mahkamah. Langit tenang. Assalamualaikum, Uncle. Waalaikumsalam. Langit tenang. Hari ini apa soalan? Langit tenang. Kita ada Via Joy. Assalamualaikum, Uncle. Waalaikumsalam. Kita ada Oshim. Assalamualaikum. Selamat malam. Thank you kepada Langit Tenang bagi Uncle Bunga Ros. Lepas tu Langit Tenang bagi lagi roti canai 4 keping. Thank you. Kita ada Isabella Hassan. Assalamualaikum. Tumpang limpas Uncle. Silakan. Bismillah. Limpas saja. Ini macam mana sebut ni? MS Tiana. Thank you Uncle. Welcome. Maizara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Maizara. Okay, Malik bagi Uncle roti canai. Thank you. Langit Tenang.
Okey, tumpang bertanya Uncle, jika IC alamat Sabah tapi bermastautin di Pahang. Okey. Bolehkah buka fail di Sabah? Boleh. Kamu ada dua tempat boleh buka. Pahang boleh, tempat bermastautin. Lepas tu ikut alamat IC pun boleh. Okey, Yusniza, Uncle, tuntutan isteri kembali taat tu apa? Okey, dia begini. Kebiasaannya, ada beberapa faktor yang menyebabkan suami itu boleh tuntut isteri kembali taat. Yang pertama, isteri keluar daripada rumah tanpa izin. So, suami boleh failkan isteri kembali taat. Yang kedua, isteri tidak taat dengan tidak membenarkan dirinya disetubuhi. Itu pun suami layak untuk tuntut isteri kembali taat. Dua perkara itulah. Lari dari rumah, tidak mau berkelamin. Yang itulah dua tu selalu isu yang menyebabkan suami itu boleh buat tuntutan isteri kembali taat sebagai seorang isteri. Faham Puan Yusniza? So, faham Kita di Malaysia boleh buka fail ada dua tempat. Di mana tempat bermastautin, di mana tempat bermukim. Maksud tempat bermukim ni ikut tu alamat IC. Bermastautin di mana kamu tinggal sekarang. Di mana kamu kerja, kamu tinggal sekarang. Di situ kamu boleh juga buka file. So, kita ada Maizara, suami saya pernah WhatsApp saya ceraikan kau kalau anak saya ada masalah. Adakah talak itu jatuh? Yes. Itu namanya lafaz taklik. Kalau anak tu betul-betul ada masalah, so kamu akan jatuh talak. Begitulah dia punya sarita. Okey, taklik ni bila berlaku keadaan tu, maka jatuhlah cerai. Okey. Thank you Sen Bunga Ros, langit tenang. Roti canai lagi, thank you. Siapa yang cakap ni? Madivia. Okey, sama-sama. Kita ada Miss Yul. NS Yul. Miss Yul pula. Salam Uncle. Kalau suami brainwash anak ke arah negatif tentang si ibu sehingga anak tersebut tidak mau dengan ibu, apakah tindakan yang boleh dibuat? Buktikan terhadap brainwash tersebut. Okey? Tidak ada masalah. Buktikan. Suryani, Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Mr. Pak Mo, kalau isteri minta duit hasil jual kereta lama, kereta baru sekarang, isteri guna tapi tanpa CCM, adakah suami wajib bayar? Sekejap. Kalau isteri minta duit hasil jualan kereta lama, kereta baru sekarang, isteri guna tapi tanpa CCM, adakah suami wajib bayar? Dia depends. Kereta tu siapa punya? Sebenarnya soalan begini susah Uncle mau jawab sebab Uncle tak tahu cerita pokok dia. Yang Uncle tahu, kau jual kereta lama, hasil dia tu pergi beli kereta baru. Okey, itu Uncle faham. Yang tiada CCM, contohnya beli second hand, adakah suami wajib bayar? Soalan wajib bayar ni Uncle confuse. Itu Uncle tak faham soalanmu. Cuba kasih Uncle soalan yang senang difaham lagi. Isunya kenapa ada cerita wajib bayar kan tak wajib bayar? Sebab itu hak kamu. Kalau itu harta kamu, kamu mau bagi boleh, tak bagi pun boleh. Okey? Yang penting nafkah isteri kena bagi. Okey, faham Okey. Soalan kita punya Oshim. Nak tanya, kalau isteri dah failkan cerai secara fasah, bolehkah isteri minta tinggal berasingan? Boleh. Seandainya ada ancaman keselamatan terhadap si isteri. Memang boleh. Nama pun mau bercerai. Okey. Seterusnya, ada lagi ke ni?
Kita ada Fiona Fifi. Waalaikumsalam. Langit tenang, Uncle. Boleh jelaskan di sini, adakah permohonan cerai fasa boleh mengurangkan bilangan talak? Hah? Mengurangkan bilangan talak? Kalau bercerai, kurang talak lah. Jadi talak 1. Kalau berbalik semula, dia memang boleh mengurangkan talak. Whatever cerai, mengurangkan talak. Okey? Dan adakah isteri yang mohon cerai fasa boleh tuntut nafkah edah? Boleh. Tidak ada masalah. Nafkah edah memang boleh dituntut kepada isteri walaupun dia yang failkan cerai. Yang nak boleh tuntut nafkah edah ni isteri yang diiktiraf nusyus oleh pihak mahkamah. Ada perintah mahkamah terhadap isteri nusyus. So, dia tidak layak untuk tuntut nafkah. Selagi tiada perintah kertas daripada mahkamah yang mensabitkan kamu nusyus, kamu layak tuntut whatever mau tuntut. Adena, Assalamualaikum Uncle, baru join. Okey, selamat datang. Silakan. Okey, yang baru join boleh tanya apa-apa persoalan syariah. Okey, undang-undang syariah. Kalau mau tanya pasal jabatan agama sikit-sikit, mana yang Uncle tahu, Uncle boleh tolong jawab. Okey. Okey, kita tunggu dulu soalan-soalan. Uncle sudah jawab semua soalan. Alhamdulillah. Okey. Alright. Apa lagi soalan? Terima kasih. Sama-sama. Alright. Kita ada Ki Hapida. Ki Hapida tanya apa ni ya? Assalamualaikum, Uncle. Waalaikumsalam. Belanja, makan, minum dan nafkah isteri adakah satu benda yang sama atau berbeza? Dia tidak berbeza. Nafkah isteri ni kena komplit dengan cash lah. Setakat bagi makan saja, sebab nafkah isteri ni dia belanja pribadi isteri. Kalau makan, sama-sama makan anak, makan laki, makan. Kan? Kalau mau cakap tempat tinggal, sama-sama tinggal. Laki tinggal, anak tinggal, kamu tinggal. Nafkah isteri ni yang pribadi si isteri. Beli lipstick, beli tudung, beli baju yang dia pakai. Handbag. Whatever lah, keperluan si isteri, bukan keperluan bersama. Uncle tidak cakap, makan minum tu bukan nafkah isteri. Nafkah salah satu nafkah. Tapi pembuktian di mahkamah dia tengok cash terhadap si isteri. Faham ah? Kalau setakat makan itu tidaklah diiktiraf 100% nafkah isteri. Alright, soalan seterusnya. Okey, kalau bercerai, siapa yang tanya ni? Lilo. Kalau bercerai, hartas penceraian rumah kalau dijual, bolehkah tuntut nafkah anak yang tertunggak? Boleh. Kalau itu ada hasil jualan dia, boleh tuntut. Okey. Mr. Pak Mo, maksudnya kereta nama isteri. Okey. Cuma duit deposit tu dia minta balik, walhal duit diguna bersama. Maksudnya kereta nama isteri, cuma duit deposit itu dia minta balik. Duit deposit itu dia minta balik. Kereta nama isteri, walhal duit diguna bersama. Uncle masih confused nih soalan kamu nih. Kamu mau tanya wajib ke bayar dan wajib bayar. Kalau duit tu memang duit hak si isteri, kamu perlu bayar, wajib bayar. Okey? Kalau nama isteri lah. Okey, kita ada Fiona. Aku mau tanya, suami sudah tinggalkan aku selama 10 bulan. Tanpa kabar, bolehkah aku tuntut cerai fasa? Boleh. 3 bulan saya kau nak kena bagi nafkah pun boleh sudah tuntut fasa. Engku Dahlia 2013. Kalau kita sudah buat tuntutan fasah di mahkamah, tapi dia tak nak juga lafaz cerai, macam mana tu Ustaz?
Fasah tidak perlukan suami, lafaz cerai. Fasah ni diceraikan oleh hakim atas dakwaan fasah. Fasah taklik bukan lafaz cerai si suami. Kamu bercerai atas dasar kelulusan hakim. Belajar dulu kamu. Cerai ada 7 jenis. Jangan silap. Tadi Uncle ada jelaskan, anak boleh memilih atau mau tinggal dengan siapa. Adakah 100% hakim akan ikut pilihan anak itu? Tidak. Dia akan teliti dulu, Puan Yusnizah, kebajikan anak tu. Walaupun dia contohlah, dia memilih untuk tinggal sama bapa. Sedangkan bapa ni dia punya kerja contohlah yang jenis offshore. Faham? So, mahkamah akan teliti. Orang kerja offshore, macam mana mau jaga anak? Mau nak mau anak ni nanti dikasih jaga orang lain. Mungkin mama dia ke apa. So, benda ni perlu diteliti juga. Dia punya keseluruhan fakta. Okey? Faham? Contoh, tinggal sama bapa. Bapa dia ni tinggal rumah setinggan. Yang itu pun jadi faktor juga. Hakim dah akan pilih lah kalau tinggal rumah setinggan. Takut berbahaya. Contoh. Okey? So, Wan Nur Rushila lagi bertanya. Boleh ke kita tuntut fasah kerana suami tidak beri nafkah wang melebihi setahun? Boleh. Jangankan setahun. 3 kali saja. 3 bulan tak bagi, kamu boleh tuntut fasah. Ya, Puan Wan Nur Rushila. Kalau kita sudah buat tuntutan fasah, okey, di mahkamah, tapi dia tidak mau. Okey, itu Uncle sudah jawab. Soalan seterusnya daripada Idah Ahmad. Assalamualaikum, Uncle. Waalaikumsalam. Kalau si suami mahu failkan cerai, tapi si isteri tidak setuju dan bagi kerjasama, macam mana, Uncle? Dia begini, kalau suami mahu bercerai, dia tidak ada istilah isteri setuju atau tidak setuju. Sebab lafaz talak tu di tangan suami. Kau setuju dan setuju, dia boleh lafaz atas kebenaran hakim. Faham? So, you don't have any choice. Kau tidak setuju, maka cerai tidak jadi. Tidak. Laki still boleh lafaz cerai di mahkamah walaupun istrinya tidak setuju. Faham? Sebab dia ada kuasa melafazkan talak. Okey? Ki Hafidah. Kalau tuntut fasah, alasan tidak diberi nafkah, apa contoh bukti yang diperlukan? Tiada, kau dakwa siapa kau tidak pernah bagi nafkah. Yang perlu membuktikan adalah suami. Bukti yang kamu bawa tu adalah contoh orang di sekeliling atau orang yang tinggal di rumah kamu. Sebab apa? Dia boleh buktikan bahwasanya semua barang rumah kamu yang beli. Laki memang tak pernah dinampak datang ke rumah bagi nafkah atau keluarga dia. Macam itulah. Jiran tetangga pun boleh jadi saksi terhadap kamu tidak diberikan nafkah. Sebab orang yang terdekat saya boleh tahu pasal bab-bab nafkah ni. Orang lain tak akan tahu. So, kena cari saksi dalaman. Okey? Contoh ibu bapa, adik-beradik. Okey? Alright, kita ada Lilo. Pembagian hasil jualan 50-50 atau 70-30. Dia bergantung. Harta ni ikut sumbangan. Hakim akan tetapkan berapakah nisbah pembahagian isteri dan suami mengikut sumbangan memperolehi harta tersebut. Okey? Kalau kamu punya sumbangan tu 50-50, maka hakim akan putuskan 50-50 lah. Okey, mengikut takat sumbangan pihak-pihak. Okey, Puan Lilo. Ida Ahmad, apa yang isteri boleh tuntut kalau suami tetap mahu bercerai tetapi tiada alasan yang kukuh? Banyak isteri boleh tuntut. Kamu Uncle senarai. Pertama, nafkah edah. Kedua, tunggakan nafkah. Ketiga, nafkah anak. Tunggakan nafkah anak. Muta'ah, hartas pencarian. Ganti rugi perkahwinan. Itu semua boleh tuntut. Okey? Hak tempat tinggal semasa dalam edah boleh tuntut. Tiada masalah. Alright.
Seterusnya. Oh, jam mau pukul berapa sudah? Makasih Uncle, sama-sama. Ida Ahmad, sedangkan baru sahaja kahwin dan suami abaikan nafkah batin pihak isteri rasa tertipu. Okey, just buat tuntutan di mahkamah. Okey. Uncle, macam mana beli sirat? Pula kalau anak tuntut nafkah, bolehkah tuntut di mahkamah? Boleh. Bagi anak yang sudah umur 18 tahun ke atas dan dia masih di dalam pengajian atau masih study lah. Dia hingga umur 22 tahun kan, dah silap Uncle. Dia boleh tuntut nafkah anak terhadap bapa kandungnya di mahkamah syariah. Okey? Tak kisahlah anak perempuan ke anak lelaki. Yang penting anak sah taraf. Jangan pula bin Abdullah binti Abdullah ada hati pergi tuntut nafkah anak. Itu memang dah layak. Okey? Maksudnya anak tidak sah taraf lah. Alright, Yusni Zayun. Uncle, harta yang dihibahkan untuk anak bawah umur, adakah kena tunggu cukup umur baru boleh dituntut? Iya. Maksudnya hanya boleh tukar nama bila anak tu sudah umur 18 tahun lah. Betul lah. Okey. Oshim, kalau isteri yang failkan perceraian secara fasa, bolehkah isteri minta nafkah tertunggak? Boleh. Memang boleh. Itu hutang. Boleh, tidak masalah. Beli sirat. Okey, right. Noted Uncle. Terima kasih. Sama-sama. Uncle, apa laki boleh tuntut kalau isteri paksa minta cerai? Alasan tidak sepahaman and penderaan mental. Kamu boleh tuntut harta pencarian lah. Lelaki indah banyak boleh tuntut perempuan ni. Perempuan yang boleh tuntut banyak sama suami. So, kalau lepas bercerai, kamu boleh tuntut harta pencarian. Madifea, isteri saya tak bagi jumpa anak. Saya belum cerai. Okey. Sebenarnya, kalau dia anda kasih jumpa, kau ambil je lah anak tu. Sebab belum cerai pun. Belum cerai, hak penjagaan anak adalah bersama. Dia tidak ada istilah culik anak kah? Walaupun isteri itu melapor pergi balai. Sebab tu masih anak bersama. So, ibu-ibu janganlah sampai anda kasih jumpa anak sama bapaknya. Berdosa kamu. Okey, Uncle. Alright. Okey, Uncle rasa Uncle sudah jawab semua soalan anda, Pak. Ada berapa minit lagi jam 10. So, kita tunggu 3 minit lagi lah kan? 4 minit. Bos, punca kes cerai di Malaysia ni sebab apa ya? Banyak. Paling banyak kes orang ketiga. Second, pasal nafkah. Yang itulah. Nafkah orang ketiga. Nafkah orang ketiga. Sama satu lelaki penagih. Masuk penjara buat jenayah lah. Kebanyakan. Orang ketiga ni, tak kisahlah. Suami punya hal ke, isteri punya hal. Dua-dua ada. Okey. Isu nafkah, suami lah. Tak pernah bagi nafkah. Itulah punca perceraian. Okey, bolehkah saya lantik peguam sendiri untuk tuntut fasa? Boleh. Lantiklah. Lantiklah peguam kamu. Apa salahnya orang ketiga? Kamu, Uncle pun tak tahu mau jawab apa. Uncle tanya begini sajalah. Kalau bini kamu ada boyfriend, lepas tu buat hubungan skandal, boleh Uncle tanya, apa salahnya orang ketiga? Apa kamu rasa? Mesti rasa marah kan? Jadi kurang lah. Okey. Dia walaupun orang cakap poligami ni dihalalkan, tapi ya, Uncle boleh tanya lah. Ndak susah kamu cari yang setuju. Even ustazah. Kalau ndak percaya, tanya kakak kamu, tanya mama kamu. Dia setuju ke ndak? Bagus kalau tanya tu pakai helmet.
sebelum kena ampas pakai lesung. Medivia, dia marah saya lagi. Saya hari-hari balik kerja lambat. Saya bawa lori. Inilah nih, kalau ada miskomunikasi tuan, bini akan marah saja tanpa dia memahami macam mana kesusahan seorang suami itu cari rezeki. Cuba explain dia bagus-bagus. Cakap saya ni bawa lori, lambat balik. Mungkin dia syak wasangka kah, kamu ada rekod kah, rekod kedapatan kah, itu yang membuatkan dia marah. So, hilangkan ketakutan si isteri itu. Mr. Pakmo, bolehkah juga isteri buat alasan fasah, alasan tidak sefahaman temperamental? Boleh? Memang boleh. Ada orang buat macam gitu. Cuma anda kick. Dia perlu buktikan mental dia tu. Contohnya daripada surat doktor, anxiety dia tu. Boleh? Memang boleh. Marah-marah sayang tu, bos. Terima kasih banyak, Uncle. Saya banyak dapat ilmu. Follow Uncle. Teruskan. InsyaAllah. Doakanlah Uncle ni larat buat selalu. Okay? Alright. Bolehkah juga isteri buat... Okay, Uncle sudah jawab. Okay. Alhamdulillah, jam pun sudah pukul 10. Okay. So, thank you for join Uncle. Walaupun tak berapa ramai, nanti kita kasih ramai-ramai lagi. Kita punya member of life ni. So, yalah, semakin ramai yang join, semakin ramailah yang tahu kita punya sharing mengenai isu perundangan syariah. Okay. So, thank you for join Uncle. Kita jumpa lagi pada malam esok, insyaAllah. Di masa yang sama, jam 9 malam sampai pukul 10. Okay. Doakan Uncle supaya istiqomah di dalam live ni lah untuk kongsi apa-apa isu-isu syariah. Okay. Assalamualaikum. Hidup orang Sabah, isteri saya orang Sabah. Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.